Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Nusla Talaha dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 April. Sarawak catatkan 960 kes baharu positif COVID-19 semalam. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Ambas memberitahu ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 22,920 kes. Dato' Ahmad Douglas menambah daripada jumlah 960 kes yang dilaporkan, daerah Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 370 kes. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching hari ini, di Kuching, Dato' Ahmad Douglas memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytihar 3 kluster tamat iaitu kluster Melo di Pusak, kluster Jalan Main Bazaar di Sri Aman dan kluster Kibar di Sibu. Beliau memaklumkan bahawa JPBN Sarawak memutuskan untuk memperketat pergerakan rentas antara zon berkuat kuasa Isnin depan. Dato' Ahmad Douglas memberitahu ia berikutan peningkatan kes sebanyak 505 kes positif dan 8 kluster yang telah direkodkan sejak Januari lepas sehingga kini adalah disebabkan oleh pergerakan antara zon atau importasi. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas memperingatkan pihak pengurusan atasan institusi yang mempunyai kemudahan asrama seperti Pusat Latihan Polis untuk mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 yang telah ditetapkan. Peringatan ini juga harus dipandang serius memandangkan daerah Kuching dilaporkan terdapat 313 kes dari Pusat Latihan Polis dan 99 kes dari Politeknik Muka. Maka SDMC, especially JKNS tidak tergagap untuk mengambil tindakan kerana masanya telah datang, telah tiba untuk kita lebih tegas because the spread happen because they continue to be ignoring of the SOP. Dalam perkembangan berkaitan, menurut beliau, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg akan mengadakan perbincangan bersama Pesuruhjaya Polis Sarawak pada Isnin untuk berbincang berkaitan memperketat penguatkuasaan pematuhan SOP di Sarawak. Semua aktiviti keramaian dan perjumpaan secara fizikal di kawasan Batu Kitang telah dibatalkan sejak 4 bulan lepas. Adun Batu Kitang, Loh Kia Chang berkata langkah itu diambil bagi mengurangkan perjumpaan dalam skala besar yang mengundang risiko jangkitan COVID-19. Pun begitu, Loh Kia Chiang dan pihak pejabat khidmatnya terus aktif menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas dalam agihan secara bersasar dengan kerjasama ketua masyarakat setempat. Menurut beliau, semakin ramai badan berkemampuan tampil menghulur sumbangan. Kerana dapat sokongan dan kepercayaan dari toke-toke, dari bisnes, dari organisasi-organisasi yang beri kita ini. Loh ditemui media selepas menerima sumbangan keperluan dapur daripada Pertubuhan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian di Kuching semalam. Dalam sumbangan itu, Persatuan Terbabit telah menyumbangkan sejumlah 200 kampit beras dan 200 kotak pelitup separuh muka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, RTM memeriahkan bulan Ramadan dengan kegiatan kemasyarakatan. Meneruskan kesinambungan tahun ini, RTM Limbang menyantuni petugas Barisan Harapan yang menepani pandemik menerusi pengisian program Jelajah Ramadan. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Firdaus Arasi Idris yang kini berada di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Pandaruan Limbang. Firdaus, silakan. Terima kasih Nosila di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya sekarang berada di ICQS Pandaruan Limbang untuk program Jelajah Ramadan RTM Limbang pada pagi ini. Dan untuk pengetahuan semua, RTM Limbang juga turut menganjurkan sambutan Jubilee Emas ke-50 tahun tahun ini dan merupakan upacara bersejarah bagi kegiatan RTM Limbang. Dan bagi untuk program Jelajah pagi ini, kita akan terus langsung bersama dengan wakil daripada Faliania kita, iaitu Puan Kaltom
Kak Tok Ahmad, Ketua Immigration bahagian Limbang. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam, terima kasih, Alhamdulillah. Okey Puan, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai penglibatan petugas Barisan Harapan untuk program seperti ini. Okey, pertama sekali saya mewakili semua frontliner di bahagian Limbang ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah memilih ICQS Pandaruan dalam program jelajah Ramadan pada tahun ini. Jadi sangat bersyukurlah kerana dalam keadaan pandemik sekarang ni frontliner tidak dilupakan untuk dilibatkan sama dalam program tersebut. Bagaimana pula dengan persediaan? Saya difahamkan yang menyediakan kelupis ini juga mengambil masa. Okey, untuk penyediaan kelupis ni sebenarnya kita telah mulakan daripada semalam lagi dan ianya melibatkan kesemua frontliner iaitu selain pada Jabatan Immigration, RTM, JEPAM, BOMBA, KPDN, HEP dan PDRM. Jadi semua mereka bekerjasama untuk melaksanakan penyediaan kelupis sebanyak 5,000 biji bersesuaian dengan hari ulang tahun RTM yang ke-50 tahun di Limbang. Puan, ini merupakan antara aktiviti yang diulang kali diadakan bersama RTM ke bagaimana? Okay, sebenarnya secara RTM adalah rakan strategik bagi Jabatan Immigration bahagian Limbang. Setiap tahun memang pelbagai aktiviti yang kita laksanakan bersama-sama dan ia merupakan satu kolaborasi yang sangat baiklah antara Jabatan Immigration dan juga pihak RTM. Jadi kami sangat berterima kasih dan berbesar hati kerana pihak RTM sentiasa melibatkan Jabatan Immigration bahagian Limbang untuk hampir ke semua aktiviti yang sebenarnya amat baik dan bersesuaian sebagai pendedahan, especially kalau kami yang frontliner ni, supaya pihak awam mengetahui apa aktiviti selain daripada tugas-tugas core business lah Jabatan Immigration bahagian Limbang. Terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Baik, untuk dari lintas langsung dari Limbang, kita juga bawakan untuk cerita pagi Sarawak pada 9.40 pagi nanti untuk acara pelepasan flag off untuk jelajah Ramadan RTM Limbang yang akan disempurnakan oleh Wali Kota Majlis Daerah Limbang iaitu Kaunselor Sufian Mohad. Untuk itu teruskan bersama kami di RTM Limbang. Untuk itu kita kembali bersama Nusila di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus. Sebelum itu, hari ini genap usia 50 tahun RTM Limbang. Bersempena meraihkan sambutan Jubli Emas RTM Limbang, wartawan Dalini Jupar Ali ada laporannya. Ditubuhkan pada 17 April 1971, RTM Limbang menjadi stesen penyiaran kawasan yang pertama dibangunkan selepas RTM Kuching dan telah dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Gabenor Sarawak, Tun Datu Tuanku Haji Bujang, Tuanku Haji Othman pada hari penuh bersejarah itu. RTM Limbang dibina di tapak seluas 2 ekar di Jalan Penyiaran yang dahulunya dikenali Jalan Fisher dengan kos RM2.1 juta. Mendiang Chu Hock Guan menjadi pengawal penyiaran yang pertama untuk stesen ini, manakala Tuan Idris sebagai ketua bahagian rancangan yang pertama. Jumlah kaki tangan pada ketika itu cuma sekitar 25 orang, rangkumi bahagian rancangan, kejuruteraan dan pentadbiran. Sehingga kini RTM Limbang melalui siaran radionya Limbang FM terus berevolusi, mengurat langkah seiring usia penubuhannya dengan meletakkan pelbagai perancangan yang telah diatur untuk mengangkat Limbang FM sebagai salah satu antara stesen yang paling digemari di Sarawak. Dalam siaran radio Limbang FM terdapat 4 perkhidmatan utama iaitu Melayu, Lun Bawang, Bisaya dan Iban. Sempena ulang tahun ke-50 RTM Limbang, pelbagai program dan kegiatan telah kita rancang untuk memastikan orang ramai sedar bahawa kewujudan RTM Limbang dan Limbang FM telah 50 tahun beroperasi dari frekuensi shortwave, medium wave sampai kepada FM.
Kejayaan demi kejayaan telah dirangkul RTM Limbang sepanjang 50 tahun penubuhannya. Ini sekaligus membuktikan walaupun hanya stesen kawasan namun berupaya mencapai kecemerlangan luar biasa. Semoga penduduk-penduduk di sekitar Limbang, peminat-peminat setia Limbang FM terus setia bersama RTM Limbang dan Limbang FM kerana Limbang FM pasti di hati. Selamat meraihkan Jubli Mas RTM Limbang. Limbang FM 50 tahun pasti di hati. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 RTM Limbang. Daripada kami unit kejuruteraan Limbang FM pasti di hati. RTM selama ini memainkan peranan khusus untuk memaklumkan kepada rakyat khususnya di luar bandar ini, tahniah kepada RTM khususnya RTM Limbang yang akan mencapai umur 50 tahun. Selamat menyambut ulang tahun RTM Limbang yang ke-50. Limbang FM pasti di hati. 50 tahun usia RTM Limbang, stesen ini terus kukuh berdiri menyalurkan maklumat yang sahih dan berterusan selain menjadi penghibur kepada semua. RTM terus unggul. Dalini Juparali, Berita RTM. Sekian berita pagi Sarawak. Jaga diri, patuhi SOP COVID-19. Saya Nusila Talaha, salam hormat.